mengatakan Isra bukan pendapatlah. Memang betul pun kan, sebab Rasulullah SAW pergi ke perjalanan Isra wal Mi'raj ini untuk menerima wahyu solat. Yang mana yang dulu? Dipertunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan ataupun disampaikan wahyu solat? Kebesaran Tuhan. Sebab itu termaktub di dalam Al-Quran. Jelas. Kita dahulukan itu. Okay. Sebab ada juga, macam tadi saya sebut, langit dengan bumi bertengkar tu memang bunyi pun katun kan. Tapi kadang-kadang ada orang dia jelaskan sebab berlakunya Isra Mi'raj ni selepas peristiwa apa? Kematian. Masa tu hijrah berlaku ya? Belum. Selepas berlaku peristiwa apa? Nabi dibawa ke perjalanan Isra wal Mi'raj. Taif. Peristiwa di Taif. Dan juga selepas kematian Khadijah dan Abu Talib. Sebahagian para ulama membincangkan berkenaan Allah bawa Rasulullah SAW berjumpa dengan dia di Sidratul Muntaha untuk menenangkan hati dia. Selepas dia ditolak, dakwah dia ditolak di Taif dan dia diperlakukan dengan begitu kejam di Taif, seolah-olah Allah bila berlakunya Isra wal Mi'raj ini seolah-olah Allah menenangkan hati dia. Walaupun manusia tidak menerima kamu, tapi kamu tetap Rasulullah. Sebagai ulama membincangkan berkenaan dengan perkara, tapi itu pun termasuk di dalam tersirat. Dia bukan tersurat. Kita dahulukan apa yang Allah sebut secara jelas dahulu. Secara jelas. Okey. Satu lagi yang saya tak masuk di sini yang mungkin saya nak sebut sikit ialah setengah ayat dia bersifat umum dan dia kita kena faham dengan ayat yang mengkhususkan dia ataupun dalam bahasa Arab dia guna perkataan taksis. Ayat yang am dan ada ayat yang taksis. Taksis ni dia mengkhaskan, mengkhususkan ayat ini. Contohnya ialah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ya'mal su'an yujza bih." Apa maksudnya? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka dia dibalas dengan kejahatan. Ya. Nah, yang mengkhususkan atau yang mentaksiskan ayat itu ialah ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah hasil daripada perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Allah sebut. Dan juga di hujung tu dia sebut wa ya'fu an katsir. Dan sebahagian besar daripada dosa-dosa kita ni dimaafkan Allah. Maknanya ayat itu mengkhususkan ayat tadi. Ayat tadi umum, am, dan ayat ini taksis. Sebab kita tengok ada juga orang yang dia melakukan dosa tapi pembalasannya setakat yang kita nampak tak sama pun. Tapi Allah sebut dalam ayat yang mentaksiskan itu lah, sebahagian besar kesalahan manusia ni Allah ampunkan. Itu lebih kurang pembahasan yang pertama berkaitan dengan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya tuan-tuan panjang. Dia kalau ni satu ceramah untuk dia sajalah slide ni. Tapi kita ambil sebenarnya saya ambil contoh-contohnya ayat-ayat yang selalu kita baca surah Al-Fatihah. Yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan Sunnah. Al-Quran dengan Sunnah ini juga perbincangannya sangat panjang. Dan kita pun sebelum ni sudah sebut bahawa perkara As-Sunnah turun pada Nabi dengan wahyu sebagaimana turunnya Al-Quran. Ini kata-kata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Saya saja sebutnya tu sebab pada tuan-tuan dan perempuan semua orang tahu kan. Tapi saya pernah berbincang dengan seorang hamba masa di sekolah. Bila kita saya sebut satu amalan. Saya kata amalan ini tidak disetujui oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Kita memanglah dia tak setuju, tapi kita mazhab Syafi'i. Okey, itu perkara kata-kata Al-Imam Syafi'i di
kitab Ar-Risalah. As-Sunnah turun pada Nabi dengan wahyu sebagaimana turunnya Al-Quran. Okey, Nabi menafsirkan Al-Quran kepada para sahabat. Tadi Nabi merujuk kepada ayat Quran tentang zalim tadi kan. Ada juga yang dia tidak merujuk kepada ayat Quran yang lain, dia memberi tafsiran kepada ayat itu. Banyak di dalam Quran berkenaan dengan perkara ini. Sebelum daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita sebut perkara ini, saya lupa tadi awal tadi. Sebab ada orang bertanya hari itu dan saya tak sempat nak berbincang dengan sahabat-sahabat sekalian. Bila saya sebut cerita berkaitan dengan Tha'labah itu kan, tak benar cerita yang disebabkan kepada Tha'labah ni, yang dia enggan bayar zakat dan macam-macam ni. Ada orang tanya, apa masalahnya kalau cerita ni kita sampaikan pada orang? Dia sebab dia dalam bentuk pengajaran kan? Masalahnya ialah satu, kita menisbahkan sesuatu yang tak betul kepada Nabi SAW dan para sahabat kan? Itu satu. Satu lagi masalah tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan, katalah okeylah saya mengajar di sini kan, ramai ada orang ikut kan. Tiba-tiba salah seorang yang ikut ni pergi buat benda tak kabut dah di luar tu kan. Bila dia tengok orang kata, dia tu mengaji kat siapa tu? Dia mengaji kat hamba Allah ni. Orang kata apa? Tak pandai mengajar dia. Jadi dia memberi gambaran buruk kepada Rasulullah SAW. Kalau orang kata Rasulullah gagal mentarbiah para sahabat jadi kabur. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menisbahkan sesuatu perkara kepada sahabat, kita perlu berhati-hati. Sebab perkara itu akan menjadi modal untuk orang memperlekehkan Rasulullah SAW. Jadi kena hati-hati. Itu ada orang tanya berkenaan dengan Abdullah bin Umar kan. Kena hati-hati. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan selalu baca kan, saya rasa ayat ni di dalam surah Qaf. Wa minal laili fasabbihhu wa adbar sujud. Kita bertasbih pada waktu malam. Bila diajukan kepada Rasulullah berkenaan dengan perkara ini, jadi disebut oleh Ibn Qayyim di dalam kitab yang terkenal Al-Muwaqqi'in. Al-Muwaqqi'in. Dia yang tajuk penuh dia A'lam Al-Muwaqqi'in. Kitab ini, di dalam kitab ini Ibn Qayyim merujuk kepada hadis daripada Nabi SAW. Dia dalam menafsirkan ayat surah Qaf yang saya baca tadi. Ayat itu merujuk kepada solat sunat selepas maghrib dan selepas isyak. Sunat selepas maghrib dan selepas isyak. Tadi ayat yang saya baca tadi surah Qaf. Surah Qaf. Ayat ke-14 tak silap ni. Wa minal laili fasabbihhu wa adbar sujud. Rasulullah SAW dia menafsirkan perkara itu merujuk kepada solat sunat selepas maghrib dan selepas isyak. Jadi banyak benda-benda yang disebut oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan makna ayat Quran. Kalau kita sebut tentang puasa, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Dan Allah sebut makan dan minumlah sehingga nyata bezanya benang putih dan benang hitam. Para sahabat tanya Rasulullah, apa maksud benang putih dan benang hitam? Sebelum turunnya ayat Quran yang menerangkan secara lebih lanjut di hujung tu Fajr, waktu subuh. Jadi Rasulullah SAW dia menerangkan kepada sahabat yang bertanya apa maksud benang putih dan benang hitam. Maknanya waktu Fajr. Banyak juga ayat-ayat lain yang Rasulullah SAW dia menafsirkan ayat-ayat Quran. Dan yang ketiga, mesti berhati-hati dengan riwayat yang lemah, dhaif ataupun palsu, maudhu'. Jadi saya sebut berkenaan dengan Tha'labah tadi. Dan satu lagi perkara yang saya tak masuk dalam ni ialah hadis-hadis Nabi ni, dia macam yang slide yang pertama ni. Hadis-hadis Nabi dia